Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes COVID-19, Malaysia di pengakhir yang cerah tapi beramaran. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Semalam kita disuakan dengan satu berita di mana kes baru meningkat begitu tinggi sekali, iaitu 277. Itu pada Jun 4, 2020. Hari ini Jun 5. Jadi kita agak terkejut dengan jumlah kes yang begitu tinggi, 277, menjadikan jumlah kes keseluruhannya 8,247. Kes yang sembuh hanya 28. Tiada kematian. Setakat ini kita masih lagi berada pada 115 kematian. Ini adalah kes baru. Kebiasaannya lah, macam mana biasa kita menaik, lepas tu kita menurun. PKP 2 dan 3 tu menurun, fasa keempat kita lakukan kelonggaran. Ini fasa kelima ni. bukan fasa kelima. Sekarang ni kesnya mendadak naik turun macam tu. Jadi bila demikian, apabila kita perincikan data kes baru semalam 277 tu, sebenarnya kes warga negara cuma 4. Ada 2 kes import. 271 adalah kes bukan warga negara. Daripada 271 bukan warga negara tu, 270-nya adalah datang daripada Depo Immigration Bukit Jalil. Ni maknanya tu daripada parti lah, pendatang asing tanpa izin yang telah ditangkap dan dikumpulkan di Depo Immigration. Jadi mereka ini semua dibuat test. Jadi semalam tu memang test besar-besaran lah. Jadi semalam menunjukkan baru 270 kes baru di Depo Immigration Bukit Jalil ni. Jadi bila gitu kita kena tengok balik lah status kita yang nak menuju ke arah pengakhiran. Pemulihan terakhir, seperti mana kata Ketua Pengarah Kesihatan beberapa hari yang lepas. Jadi kita sebagai orang awam, yang indikator kita hanyalah graf, pasal kita tak ada data lah, kebolehjangkitan apa semua tu, kita tak ada data tu. Jadi kita tengok kepada kes aktif. Jadi kalau kita tengok negara-negara seperti New Zealand yang telah mengisytiharkan negaranya bebas dari wabak tu, ni grafnya. Jadi kita gunakan pertanda ni. Seperti mana juga negara-negara lain, South Korea, Switzerland, Thailand semua ni kan, mereka ni sudah dalam keadaan selamat lah. Jadi ini panduan kita. Kita ambil peaknya dan kita ambil 10% daripada peak tersebut, dan mereka semua sudah berada di bawah daripada 10% kes tertinggi lah. Kes aktif tertinggi. Jadi ini kita jadikan panduan. Dan kalau kita tengok kepada New Zealand, kes tertinggi dia adalah 929. Jadi 10% daripada itu adalah 93 kes ini. Mereka, New Zealand sudah berada di bawah daripada 93, malah di bawah daripada 50 pun sekarang ni kes aktif di New Zealand. Jadi demikianlah, itulah makanya mereka berani untuk mengatakan bahawa mereka telah bebas daripada wabak coronavirus ni. Beberapa hari yang lepas saya ada membuat ulasan video yang mengulas tentang status kita berhubung dengan aktif kes ni berdasarkan data setakat 30 hari bulan 5. Jadi waktu itu bila kita grafkan, memang kita agak tinggi dari segi kes aktifnya, tetapi bila kita analisa sebenarnya kes lokal tempatan dan juga kes warga negara, datanya sebenarnya adalah yang oranye ni. Jadi rendah lah. Yang ini kita kes paling tinggi, kes aktif paling tinggi adalah 2,600. Jadi 10%-nya 260. Jadi ni di sini ni seolah-olahnya kalau kita ambil trend yang ini pada penghujung PKPB ni 9 Jun, kita akan berada pada 10% tu, 260 kes aktif kita. Itu unjuran yang kita buat pada berdasarkan data setakat 30 hari bulan 5 yang lepas. Sekarang ni kita sudah berada pada 5 hari bulan Jun. Maknanya data kita sudah pada setakat 4 hari bulan Jun semalam lah. Jadi bagaimana keadaannya? Apakah kita masih berada pada trend garis merah ini atau bagaimana? Kita cuba tengok. Nah, di sini ni
Jadi saya bezakan di sini ni, yang ini tambahan setelah daripada 30 hari bulan. Ni 31, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 hari bulan lah datanya. Hari ni 5 hari bulan, hari Jumaat. Jadi ini. Jadi kalau kita tengok, kita sudah terlalu hampir lah dengan target kita ni. Mana kita masih dalam track kita lah. Biarpun kalau kita tengok secara totalnya kes aktif kita mencanak naik macam gini ni kan disebabkan oleh kes semalam yang 277 tu 277 ya. Tetapi kes lokal dan warga negara ni kita rendah di sini. Jadi kalau kita tengok di sini ni kan kes aktif lokal warga negara kita cuma ada 348 saja. Kes aktifnya 1573. Yang kes warga negara dan lokal hanya 348. Jadi ini 1500 lebih, sini 348. Jauh kan bezanya itu kan. Jadi di antaranya tu ada beza 1225. Yang ini adalah kes import dan kes bukan warga negara, dan majoritinya adalah yang berada di pusat ataupun depo tahanan immigration. Maknanya parti yang telah pun ditangkap oleh pihak immigration dan dikumpulkan di depo-depo mereka seperti di Sepang, di Semenyih dan di Bukit Jalil. Dan yang terbaru yang semalam tu 277 tu 270 daripadanya adalah daripada kes di depo tahanan Bukit Jalil. Jadi begitulah maknanya di situ kes daripada bukan warga negara yang import sebenarnya tak banyak lah kan. Dari bukan warga negara ini terlalu tinggi berbanding dengan tempatan. Kes warga negara tempatan ni terlalu bezanya terlalu jauh. 1225 bezanya tolak dengan import. Import nak berapa lah kan. Mungkin nantinya kita boleh kira lah berapa kes import tu kan. Kita tolak daripada 1225 ni. Jadi yang sebenarnya daripada bukan warga negara tu berapa, dan kalau boleh lagi yang daripada yang di dalam depo tu berapa. Jadi di situlah yang kita perlu ambil perhatian. Jadi bila demikian kita tengok ni kes aktifnya ni lah. Kes aktif kita adalah ni pada semalam 1573. Sedangkan kes aktif lokal dan warga negara 348. Tu kes aktif lokalnya yang ini. Jadi kes bukan warga negara plus import ni kan ni. Kalau yang semalam 1225 ni jauh beza. Jadi bila demikian pada setakat Jun ni kes aktif 1573, kes aktif lokal warga negara 348, kes aktif import dan bukan warga negara 1225. Kes aktif dari warga negara dan kes tempatan adalah rendah. Tetapi kes aktif dari kes import dan kes bukan warga negara adalah tinggi sekali, terutama dari kes bukan warga negara. Jadi pemerhatian gitulah Maknanya penularan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara adalah tinggi. Sebahagian parti sudah ditangkap dan dikumpulkan di depo tahanan immigration. Mereka ini merekodkan jumlah kes positif yang agak tinggi. Jadi, bagaimana dengan parti atau pendatang asing tanpa izin dan bukan warga negara yang masih bersama masyarakat ramai? Yang mereka ini mempunyai potensi jangkitan yang tinggi lah kalau kita ambil dasaran kepada ujian di depo tahanan immigration tu tadi kan. Jadi bila demikian, ini memerlukan pemerhatian yang serius untuk kita benar-benar bebas dari wabak COVID-19 ni. Jadi walaupun bila kita tengok daripada sudut kes aktif di kalangan warga negara dan tempatan, ianya sudah hampir mencecah 10% daripada kes aktif tertinggi, iaitu 260 kes. Tetapi kita perlu ambil perhatian, iaitu kelihatannya kebolehjangkitan di peringkat warga asing, maknanya bukan warga negara lah sama ada parti ataupun tidak itu kelihatannya agak tinggi. Sedangkan sebahagian besar daripada mereka masih lagi berlegar bersama masyarakat. Jadi ini kita perlu berikan perhatian Jadi ini yang saya sebut sebagai satu amaran lah. Walaupun kita sudah
apa ni nampak cerah lah dari segi untuk mencapai apa ni 10% tu tadi kan 10% daripada kes tertinggi yang kelihatannya kita di peringkat akhir pemulihan, tetapi kita kena berawas dengan kemungkinan yang satu ni, iaitu kebolehjangkitan yang agak tinggi di kalangan bukan warga negara, dan mereka masih ramai lagi yang berlegar bersama masyarakat. Jadi inilah perlu diberikan perhatian dan kita harus terus mengamalkan social distancing dan juga memakai tutup muka dan hidung, dan teruslah dengan mana-mana yang perlu, walaupun apa ni kita dah ada pertanda yang agak cerah dari segi je lah jumlah apa ni kes aktif. Jadi untuk itu kita kena sentiasa berawas untuk memastikan bahawa kita semua berada dalam keadaan selamat, terhindar daripada wabak coronavirus ni. Jadi mudah-mudahan negara kita dapat selamat terselamat daripada dapat bebas daripada wabak ini. Mudah-mudahan kita harus sentiasa berdoa kepada Allah dan kita letakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dapat bebas daripada wabak tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.